Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelayar-pelayar Facebook Barisan Nasional, UMNO Online, BNCOM dan semua platform-platform yang berkongsi cross-posting siaran kita pada malam ini, Bicara Nasional. Pagi tadi kita telah pun melalui proses penamaan calon-calon BM telah pun diumumkan, dan kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Air Rasmi yang merupakan Menteri Besar Johor sudi hadir bersama kita dalam studio BNCOM untuk Bicara Nasional. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih memberi peluang. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Datuk. Saya berbesar hati dapat sama-sama pagi ini. Salah satu daripada usaha Barisan Nasional untuk menyebar luas maklumat yang sewajarnya kita kongsikan dengan masyarakat. Saya lihat Datuk Seri agak penat tempoh menentukan calon ni, satu proses yang cukup mencabar. Bukan mudah kan, nak tapis calon, nak pilih calon, pelbagai proses telah pun dijalankan. Alhamdulillah, senarai calon telah pun dikenal pasti, telah pun diumumkan. Bagaimana perasaan Datuk Seri selepas calon-calon ini diumumkan? Mungkin ni satu fasa yang telah selesai, kita akan masuk kepada fasa PRN yang lebih mencabar saya kira. Bagaimana perasaan Datuk Seri? Betul, saya rasa dalam masa yang sama, walaupun you menggambarkan saya ni seolah-olah begitu banyak masa perlu diberi tumpuan kepada hal-hal berkaitan dengan pilihan raya negeri ni, tapi jangan lupa saya tidak keseorangan. Kita merupakan parti yang sudah lama bertapak dalam politik negara kita, dan malah kita telah menjadi parti yang membentuk apa yang kita dah capai sampai setakat ini. Jadi struktur parti itu yang begitu tersusun, maka proses itu dapat berjalan dengan baik. Kita ada presiden parti, kita ada di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat bahagian-bahagian. Jadi yang pentingnya dalam proses ini ialah saya menghormati setiap peringkat kepimpinan dan kita duduk berbincang. Jadi cabarannya ialah sejauh mana kita dapat melibatkan mereka-mereka yang perlu menyumbang kepada pembentukan sesuatu pendapat, sesuatu dasar ataupun kaedah. Mana pelbagai pandangan diambil kira. Jadi ini sebenarnya memudahkan proses. Saya tidak akan membelakangkan mana-mana pihak. Saya malah menyeru supaya di peringkat Barisan Nasional kita ada komponen parti, komponen Presiden MCA, Presiden MIC. Mereka perlu terlebih dahulu duduk berbincang, membentuk satu pendapat yang akan dapat diterjemahkan untuk kepentingan ramai. Jadi bertitik tolak daripada situ, begitulah struktur parti kita. Jadi dalam nak menghadapi pilihan raya negeri kali ini, saya akan mendapatkan sebanyak mungkin ruang dan masa yang ada tu untuk bertemu, berbincang, melibatkan diri dalam perbincangan dengan lapisan pucuk pimpinan di semua peringkat. Di negeri Johor kita sepakat 26 ketua UMNO bahagian-bahagian, pengurusi Barisan Nasional bahagian-bahagian di Johor ni, kita cari satu titik pertemuan dalam kita menghadapi pilihan raya umum kali ini, pilihan raya negeri kali ini. Jadi itu kaedah. Jadi sebenarnya Datuk, saya tak merasakan begitu tertekan dan keseorangan dalam kita nak mencari yang terbaik, dan sama ada dari segi penentuan calon, dari segi pembentukan naratif yang sesuai dalam kita nak menentukan matlamat dan hala tuju dalam kita berada dalam pilihan raya negeri kali ini. Pengalaman pemimpin kita, saya percaya itu adalah merupakan kekuatan yang tak ada parti yang dapat bersaing dengan kita.
Datuk Seri bulan Mac ni genap 63 tahun. Saya kira Datuk Seri sebut tentang pengalaman tadi, dan tentulah pengalaman ni juga adalah pengalaman Datuk Seri sendiri dalam politik. Saya ingat saya pernah bertemu dengan Datuk Seri di PRK Tanjung Piai. Datuk Seri ketika itu adalah pengarah pilihan raya kecil Tanjung Piai. Kita ada duduk bersembang. Tu pertama kali saya dapat bersembang dengan Datuk Seri, dan saya nampak Datuk Seri seorang yang cukup berpengalaman, tutur kata yang begitu tersusun. Tapi saya tak mengenali, dan saya kira di luar sana pun ramai yang tidak mengenali secara mendalam Datuk Seri. Yes, kita tahu Datuk Seri Menteri Besar Johor. Datuk Seri belajar di mana dulu? Mungkin ramai juga nak tahu. Saya kita boleh Google, tapi saja lahir membesar di Pontian. Dan saya selalunya akan mencari jalan lah, cara mana dan bagaimana penglibatan saya dalam sesuatu perkara tu saya dapat mencapai kepuasannya. Contoh kalau bidang sukan yang saya ceburi, saya pernah menjadi olaragawan mewakili negeri Johor. 100 meter? Dan larian jarak dekat, 100, 200. Oh, sprinter lah ni? Sprinter. Oh, hebat. Tahun 74, 75. Saya tak tahu lah you dah lahir ke belum. Saya lahir 76. Tu you belum lahir lagi. Saya dah menjadi pelari pecut mewakili negeri Johor. Dalam MSSM tahun 74, tahun 75. Bila saya melanjutkan pelajaran ke US, di Universiti Missouri, Rolla waktu itu, pada tahun 80, saya menceburkan diri dalam bidang kejuruteraan, dan bukan sesuatu yang merupakan impian suatu remaja untuk menjadi seorang jurutera. Tetapi bila itu peluang yang ada di hadapan saya, maka saya usahakan sesungguhnya untuk berjaya dalam bidang kejuruteraan. Sebab itu tahun 84 bila selesai mendapat ijazah pertama, balik ke Malaysia, dan saya terus membuka firma sebagai jurutera perunding, kerana saya menganggap bahawa itu boleh menjadi satu kaedah untuk mengenengahkan idea, pendapat kita, dan juga sebarang aspek berkaitan dengan kejuruteraan ini untuk kepentingan masyarakat. Tahun bila Datuk Seri balik? 84. 84 Tahun 84. Berapa lama pula? Setelah 2 tahun kemudian saya membuka firma sendiri, dan pada tahun 89 saya sudah mula menceburkan diri dalam politik UMNO. Kerana latar belakang saya, my father pun dulu setiausaha peribadi kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Rahmat, Menteri Penerangan waktu itu. Jadi bermula daripada situlah kita membentuk satu saya membentuk satu minat untuk menceburkan diri dalam bidang politik ni. Jadi it goes way back 1989. Tahun 86 tu balik je terus jadi ketua pemuda cawangan. Kemudian 87-nya jadi ketua UMNO cawangan, 88 menjadi lantikan UMNO bahagian, dan daripada situlah saya memulakan kerjaya dalam politik. Dan bertemu dengan Datin Seri di mana? Waktu itu saya di Malaysia lah. Di Malaysia. Saya bertugas dan berjumpa dia, dan kita mendirikan rumah tangga pada tahun 90, okay. Dan daripada situ hari ini saya ada 4 orang anak, seorang 3 lelaki, satu perempuan. Semua dah habis belajar? Dan mereka semua dah habis belajar dan menguruskan hal kehidupan masing-masing. Belum ada yang berkahwin lagi? Belum lagi. Mana belum ada cucu lagi lah Datuk Seri? Belum ada. I hope to have one soon. Itu adalah sedikit sebanyak
dari awal mengimbang antara kerja dan juga keluarga. Sebagai orang masyarakat, keluarga is the most pihak yang perlu mengorbankan masa saya untuk mereka, menumpukan sepenuh masa untuk masyarakat. So since then lah saya rasa ini adalah merupakan darah daging yang tak dapat saya elak daripada terus bersama-sama dengan masyarakat. And my career is a very long, walaupun dia tidaklah begitu warna-warni, tapi ianya melalui satu proses perjalanan yang jauh. Daripada tahun 89, 93 jadi ketua pemuda bahagian, tahun 2001 menjadi ketua UMNO bahagian, pernah menjadi ketua pemuda negeri pun tak menjadi calon, sehinggalah menjadi ketua UMNO bahagian baru berpeluang bertanding dalam pilihan raya. Kemudian diubah daripada parlimen pergi ke negeri. Sebenarnya proses yang saya lalui itu mengajar saya tentang banyak perkara. Dia mengajar saya erti kesabaran dalam kita berada dalam politik ni. Saya berpeluang untuk memahami erti persahabatan dalam politik, membezakan antara politik dan juga tentang keperluan individu, memahami aspirasi orang, bahawa orang ramai tentang hasrat mereka. Jadi tempoh yang panjang itu sebenarnya bagi saya peluang untuk memahami dengan lebih mendalam. Jadi sampai masa sekarang, bila kita membincangkan bagaimana kaedah mengenal pasti calon yang terbaik untuk kenal pasti, saya pertama akan menggunakan pengalaman saya untuk berbicara dengan mereka yang tak dapat menjadi calon, berbanding dengan mereka yang diberi peluang untuk menjadi calon. The toughest part is orang yang tak dapat jadi calon tu. Yang mereka harus merasakan tak dapat menjadi calon ini bukan bererti bahawa mereka tidak layak. Itu harus pertama sekali mereka faham. Kita fahamkan dan kita tanam dalam pemikiran mereka. Datuk Seri, saya kira satu perkongsian yang cukup menarik kerana kita lihat mungkin banyak boleh dikongsikan tentang perjalanan hidup, perjalanan politik. Tapi saya masih ingat bila Datuk Seri diangkat sebagai Menteri Besar Johor. Walaupun saya berada jauh di wilayah persekutuan, tapi saya antara orang-orang yang gembira bila saya lihat Datuk Seri diangkat sebagai Menteri Besar Johor, kerana saya melihat latar belakang Datuk Seri, wibawa yang ada pada Datuk Seri, dan kita juga melihat bahawa negeri Johor, begitu juga dengan negeri lain ini, perlu dipacu untuk kembalikan semula kestabilan yang kita lihat hilang selepas PRU14 yang lalu bila kalahnya BN. Pakatan Harapan yang menggantikan kerajaan Barisan Nasional itu diharapkan oleh rakyat rata-rata mahukan sebuah kerajaan yang lebih kuat, tetapi realitinya tidak begitu. Dan kembali kepada PRN negeri Johor, ramai yang mempersoalkan kenapa keperluan diadakan PRN ini. Malahan mereka memomokkan rakyat bahawa ini satu lagi PRN yang diadakan semata-mata untuk memenuhi kehendak politik UMNO. Dan inilah yang naratif yang cuba digambarkan. Dan banyaklah isu-isu berkaitan dengan masanya, isu bawah lepas banjir, SPM bulan 3. Segala isu dikaitkan dengan keputusan diadakan PRN. Kita tahu Datuk Seri memohon untuk perkenan Sultan Johor untuk perkenankan diadakan PRN, kemudian diperkenankan. SPR menentukan talian raya. Adakah benar PRN ini tidak perlu? Itu soalan mudah. Betul. Sewaktu saya menjadi setiausaha politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syamudin Tun Hussein, beliau menteri sewaktu itu, Menteri Belia dan Sukan, merupakan pendedahan pertama saya dalam soal pentadbiran kementerian. Sewaktu saya menjadi Ketua Pemuda Negeri, saya berpeluang untuk berbicara, duduk, memahami
isu-isu cabaran-cabaran kepada seorang Menteri Besar. Sama ada Tan Sri Muhyiddin sendiri sebagai Menteri Besar pada waktu itu, Datuk Tan Sri Gani Osman sebagai Menteri Besar, berinteraksi dengan mereka, terlibat sama dalam hal-hal pentadbiran kerajaan, dalam hal-hal pentadbiran parti, telah memberi saya satu pendedahan yang saya kira cukup untuk memahami antara peranan parti, antara peranan pentadbir. Lebih-lebih lagi di Johor ini, sistem pentadbiran negeri adalah tertutup. Penjawat awam Johor ni, Johor Civil Service ini mempunyai sejarah yang panjang, dan ianya amat terikat dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri, dan ianya ada kelainan daripada undang-undang tubuh beberapa negeri yang lain. Prasyarat pertama ialah untuk memahami struktur kandungan undang-undang tubuh itu sendiri. Sebab itu apabila satu ketika dulu Tun Mahathir pernah mempersoalkan keabsahan undang-undang tubuh kerajaan negeri itu, mengatakan bahawa undang-undang tubuh kerajaan negeri itu terbatal dengan adanya perlembagaan persekutuan. Kita panggil pakar-pakar perundangan datang untuk menjelaskan sama ada kenyataan itu adakah kebenarannya ataupun sejauh mana kebenaran kenyataan itu, dan jelas mengikut pendapat pengamal-pengamal undang-undang yang tahu tentang perlembagaan, mereka dengan jelas mengatakan bahawa undang-undang tubuh negeri ini adalah rujukan yang rasmi, yang merupakan dokumen legal digunakan sebagai rujukan pentadbiran. Saya rasa tidak semua faham akan undang-undang tubuh kerajaan negeri ini. Jadi bila kita faham, bila kita juga mengambil kira latar belakang, jika kita mengambil kira juga kedudukan negeri Johor ini dalam konteks serantau berjiran dengan negara Singapura dan Indonesia, kita melihat sejarah bagaimana penyatuan masyarakat yang menjadikan Johor ini, masyarakat Melayunya sekitar 56% dan selebihnya adalah bukan Melayu. Jadi satu komposisi masyarakat yang agak seimbang. Majmuknya itu begitu ketara. Kalau ini tidak dijadikan latar kepada proses kita nak mentadbir negeri, itu akan menjadi satu punca, satu dasar yang tidak tepat, satu keputusan yang tidak sesuai. Maka apabila kita nak membentuk sebuah kerajaan negeri ini, latar belakangnya harus terlebih dahulu difahami. Kan Bertitik tolak daripada situ, Datuk. Jadi saya rasa, kenapa Datuk tanya saya tadi kenapa pilihan raya negeri ini perlu diadakan. Di situlah asasnya. Apabila pilihan raya yang ke-14 berlaku, ianya telah mengubah landscape politik di negeri Johor ni. Kita melihat mereka-mereka yang tidak pernah berada dalam kerajaan kini duduk dalam barisan pembuat keputusan, pembuat dasar. Kita dapat melihat bagaimana sukarnya pentadbiran nak menyesuaikan dasar yang cuba diperkenalkan. Dalam hal yang masa yang sama ialah sebagai contoh nak dihadkan tempoh Menteri Besar itu kepada 2 penggal sahaja. Nak dijadikan sebagai satu undang-undang. Itu bukannya mudah kerana kita kena faham latar belakang pembentukan undang-undang tubuh negeri Johor 1899
95 itu sendiri. Akhirnya 22 bulan sejak pilihan raya yang ke-14 itu, kerajaan yang ada pada waktu itu banyak menggunakan masa untuk memberi alasan, untuk memberi pandangan yang saya kira dianggap boleh membuang masa sahaja untuk menjelaskan kepada rakyat kenapa janji atau manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu tak boleh nak dilaksanakan. Kenapa setengah-setengah janji yang dah dibentuk dalam manifesto mereka, 22 bulan mereka berkisar kepada perkara-perkara yang sedemikian. Sehingga kan terjejas perancangan untuk membangunkan negeri Johor, untuk merangka satu usaha bagi merancakkan semula ekonomi negeri, memperhebatkan lagi pembangunan di daerah-daerah dalam negeri Johor, yang satu ketika sewaktu kerajaan Barisan Nasional memerintah sebelum PRU14, satu plan pembangunan yang begitu mantap dah digubal untuk memacu negeri Johor menjadi negeri yang paling maju. Malah waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengisytiharkan bahawa Johor is the new economic powerhouse. Dengan perancangan pembangunan, dengan program yang disusun, tapi terhenti. Dan PH pada waktu itu menggunakan masa mereka ialah untuk membina alasan, memberi sebab kenapa dia menafikan hak rakyat untuk menerima yang terbaik, kerana Johor berada dalam keadaan yang cukup berpotensi untuk menjadi negeri yang berjaya, menjadi negeri yang berada di hadapan. Kalau kita bercakap tentang soal membawa masuk pelaburan, sama ada luar ataupun dalam negara, kalau kita bercakap tentang soal pembangunan yang boleh berlaku, waktu itu kita bercakap tentang high speed rail, kita bercakap tentang LRT, kita bercakap tentang soal perhubungan rail untuk mengatasi kesesakan di tambak Johor. Kita bercakap sebagai pengeluar makanan yang terbesar dalam negara, bercita-cita untuk mengatasi Sarawak, sebagai kawasan Felda nombor 2 yang terbesar dalam negeri. Juga kita melihat kepada keperluan generasi kedua. Banyaklah yang telah pun dirangka, tetapi terbantut apabila pilihan raya yang ke-14 berlaku. Maksudnya Datuk Seri, kalau saya boleh simpulkan, PRU14 ni seolah menggambarkan bahawa 22 bulan itu kereta api laju ini, dia tergelincir daripada landasannya, dia terkeluar daripada landasannya. Negeri Johor, pentadbiran kerajaan negeri tergelincir. Tetapi selepas itu kita lihat Parti Bersatu yang merupakan komponen kepada Pakatan Harapan ini, mereka keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan, tumbang kerajaan di peringkat pusat. Dan juga kita lihat berlaku perubahan di negeri-negeri, di beberapa negeri kita lihat. Adakah kereta api ini masih belum di landasan setelah Pakatan Harapan tumbang dan penubuhan kerajaan Perikatan Nasional, gabungan antara BN dan juga Parti Bersatu dan sebagainya? Adakah ini tidak mencukupi pada pandangan Datuk Seri? Kita perlu bawa semula kereta api ini ke landasannya untuk bergerak lebih laju. Adakah itu secara metaforanya? Datuk telah mengenal pasti perkara pokok sebenarnya yang perlu dibicarakan. Jadi kalau 22 hari bulan Januari itu sebagai tarikh pembubaran Dewan Negeri, nak tunggu 5 tahun, ada 480 hari lagi, Datuk. Setiap hari kalau saya tunggu adalah hari di mana rakyat Johor akan
dinafikan peluang untuk mendapat yang terbaik. Sebab itu sebaik sahaja ruang yang ada untuk diadakan pilihan raya ini semula, bererti bahawa rakyat perlu membuat satu mandat baru kepada kerajaan. Kita serahkan semula supaya kerajaan dengan keabsahan yang ada tu boleh bergerak ke hadapan. Johor tidak boleh membuang masa hanya dengan kita bergelumang dengan isu politik. 28 orang mengatakan kerajaan yang tak stabil. Tentunya tak stabil kerana saya ada speaker Dewan Undangan Negeri daripada parti yang bukan dalam kerajaan. Kita ada timbalan speaker yang juga bukan daripada parti dalam kerajaan. Jadi 28 itu boleh katakan bahawa sebuah kerajaan yang dah hilang dia punya keabsahan kerana 56 kerusi keseluruhan, 29 adalah cukup bilangan untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi bila dah 28, keabsahan kerajaan tu dah tak ada. Jadi sebab itu pilihan raya sebaik saja kekosongan kerusi Don Kempas, kita perlu buat, Datuk, kita perlu buat pilihan raya kecil. Tetapi apakan daya, pada waktu itu Johor berhadapan dengan suasana atau keadaan banjir yang saya kira bukan masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya negeri. Ada yang mengatakan, bertanya saya, kenapa tak runding dengan rakan-rakan dalam kerajaan, sedangkan kerajaan itu dibentuk dengan adanya Parti Bersatu, adanya PAS dan sebagainya. Jadi saya kira dari segi kerajaan membuat keputusan, semuanya dibuat secara persetujuan bersama. Saya tidak menggunakan kuasa sebagai Menteri Besar, tetapi sekecil-kecil sehinggalah ke sebesar-besar keputusan yang perlu dibuat, kita buat secara bersama. Itu sebagai sebuah kerajaan. Sebagai sebuah parti, ketua saya mewakili Barisan Nasional. Sebab itu saya kata, kalau Tan Sri Muhyiddin dulu kata dia nak tekan butang, Datuk rasa dia nak bincang ke dengan saya? Tidak. Patut dia saya tekan butang sekarang Asni? Atau besok saya nak tekan ke apa? Dia tak pernah pun. Saya tak fikir bahawa Presiden pengurusi PBBM nak bincang dengan saya bila nak tekan butang. Jadi itu juga menggambarkan bahawa sebagai parti yang bertanggungjawab, kita harus membuat keputusan. Dan yang terbaiknya ialah kita adakan pilihan raya negeri ini. Kita dapatkan mandat rakyat semula supaya kita boleh segera melaksanakan perancangan, kita dah boleh segera melakukan yang terbaik untuk rakyat Johor. Itulah tujuan dan matlamat kenapa perlunya dia ada pilihan raya negeri ini. Kalau tidak, kita akan terlepas. Dulunya Johor ni, kalau tak nombor 1, nombor 2, tak nombor 2, nombor 1 dari segi pelaburan luar ke pelaburan dalam negara dan sebagainya. Kita sudah menggelunsur sampai ke nombor 6, nombor 8. Jadi banyak saja peluang-peluang untuk Johor. Jadi saya rasa kalau kita mempunyai kerajaan yang kukuh dengan majoritinya yang selesa, mungkin kita boleh juga mendapat 2/3 daripada sokongan rakyat, maka itu akan dapat menjadi satu asas yang kukuh nak membawa negeri Johor ini ke hadapan. Datuk Seri sebut tentang kestabilan sebuah kerajaan negeri yang kukuh untuk bergerak ke depan. Saya kira kita telah pun ada pilihan raya. Jawapan yang cukup jelas dan tuntas berkaitan mengapa perlu adanya pilihan raya. Dan saya percaya kita tidak seharusnya berpolemik lagi soal mengapa ataupun perlu ataupun tidak perlu adanya pilihan raya. Kita telah berada dalam pilihan raya. Okay? So kita bergerak ke depan. Mungkin ramai yang juga ingin tahu kalau Barisan Nasional menubuhkan kerajaan dan mudah-mudahan dapat menubuhkan kerajaan 2/3, apakah perancangan Datuk Seri sendiri? Mungkin diangkat semula sebagai Menteri Besar, kita tidak pasti. Ini proses perundangan tubuh negeri akan berjalan. Yes. Kalau diangkat semula sebagai Menteri Besar, apakah
gambaran perancangan agenda-agenda yang tertangguh dan agenda-agenda yang akan dibawa pada mungkin sedikit perkongsian? Kita dah pun menyusun dari awal sewaktu saya diberi tanggungjawab untuk menerajui kajian negeri. Kita terus merangka ikhtiar 7 perkara yang kita lihat sebagai prasyarat penting dalam memacu negeri Johor dari semua aspek ekonominya, masyarakatnya, potensi masa depannya. Dalam 7 ikhtiar itu sudah terkandung pun. Kita bermula dengan membentuk satu jawatan kuasa apa yang dinamakan sebagai Ibrahim Johor Economic Council. Terdiri daripada tokoh-tokoh, individu-individu yang cukup berpengalaman dari segi bukan hanya ekonomi, bukan hanya dari segi pengalaman dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Economic Council itu seramai 12 orang yang saya kira cukup mengetahui tentang potensi yang ada bagi negeri Johor. Bertitik tolak daripada situ adalah pecahannya. Kita kemudiannya melihat secara khusus ini jawatan kuasa yang melihat pembangunan serantau. Kita melihat secara khusus pembangunan secara global. Jadi berasaskan kepada pandangan, saranan yang dibuat oleh Ibrahim Johor Economic Council itu, maka kita melihat Johor berpotensi untuk dijadikan sebagai hub pengeluar makanan kepada beberapa negara seperti negara jiran kita Singapura yang berada di tangga pertama dari segi food self-sufficiency-nya. Kenapa tidak Johor? Kenapa tidak Malaysia? Kenapa Singapura boleh? Mereka tidak ada resources tanah yang luas, tanaman jauh sekali. Tapi kenapa boleh mereka mempunyai keupayaan untuk menjadikan negara mereka dari segi keperluan makanannya cukup, berada pada tangga yang pertama. Kenapa harus kita berhadapan dengan isu bekalan ayam sebagai contoh yang menjejaskan keperluan domestik atau keperluan negara kita? Johor boleh bicara meluas tentang soal digital ini. Berjiran dengan negara yang jauh lebih maju daripada kita, berkendakkan kita juga seiring meletakkan negeri kita ini sebagai punya hinterland untuk pembangunannya. Apa yang boleh berlaku di Singapura, di Johor pun juga boleh. Kita ada resources kita ada kepakaran kita. Baru-baru ini kita melancarkan satu drone test site. Datuk terpegun bila melihat begitu ramai sebenarnya our local talent dari segi teknologi pembangunan teknologi drone ini. Tak kira sama ada mereka datangnya daripada Pontian ke, daripada Segamat ke, daripada Kota Tinggi, tapi mereka menunjukkan kebolehan, kecenderungan untuk maju. Maka saya tak nampak bahawa kita kekurangan bakat, kekurangan kepakaran di kalangan anak-anak muda. Kita juga telah mengiktiraf Kota Iskandar ataupun Medini di Kota Iskandar tu sebagai hub digital. You will be surprised banyaknya anak-anak muda kita yang melibatkan diri dalam pembangunan teknologi digital ini. Sebesar-besar sehingga ada 20 pekerja, sehinggalah kepada one man show. Begitu ketara akan potensi yang ada kepada anak-anak muda kita. Dan atas dasar itu,
kerajaan ada agenda digitalnya yang perlu kita perluaskan dan membuka peluang yang banyak kepada anak-anak muda di negeri Johor ini. Selain daripada food security program, selain daripada digital agenda, saya berdoa mudah-mudahan permohonan kita untuk mendapatkan lesen bank digital ini beroleh kejayaan. Kerana kita salah satu negeri yang mengemukakan permohonan untuk mendapatkan lesen digital. Kita akan bekerjasama dengan agensi negeri. Kita akan bekerjasama dengan bank-bank tempatan untuk membangunkan digital bank ini sebagai satu kaedah untuk merancakkan lagi budaya pendigitalan di kalangan masyarakat kita. Tak terhenti kepada itu. Johor, Datuk, cukup bertuah dan dirahmati kerana sejak kita ada Iskandar Regional Development Authority itu melibatkan 5 daerah, Johor Bahru, Kota Tinggi, Pontian, Kulai, di mana pembangunan itu dalam tempoh 15 tahun telah menarik sebanyak 360 bilion pelaburan yang berlaku dalam Iskandar Regional. Kemudian bila adanya East Coast Economic Region itu, Kelantan, Terengganu, Pahang, Mersing dan Segamat pun baru-baru ni dimasukkan dalam pembangunan wilayah berkenaan. Potensi yang ada kepada Mersing, begitu juga Segamat, boleh memperkuatkan lagi matlamat dan hala tuju ECR itu sendiri. So, Kota Tinggi selain daripada berada di bawah IRDA, jangan lupa Kejora juga ada sebagai salah satu daripada pembangunan kawasan luar bandar ni. Itu dah mencakupi kawasan tengah dan sehingga sebelah timur negeri Johor. Di sebelah barat negeri Johor ni juga cukup berpotensi apabila Kepulauan Sumatera tu dirancang oleh kerajaan Indonesia untuk dibangunkan di selatan Sumatera sebagai contoh, sehingga ke Pekanbaru sebagai satu hub pertumbuhan ekonomi baru negara tersebut, melibatkan penambahbaikan atau dipertingkatkan pelaburan di Pulau Batam, di Pulau Bintan, Riau, Kepulauan Riau, dan negeri yang berhampiran dengan kawasan yang saya sebutkan tadi ialah Johor. Sebab itu pembangunan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand itu hari ini telah dibawa sehingga ke selatan Semenanjung. Johor adalah merupakan negeri yang terbaru dalam masa 2 bulan yang lepas, menjadi sebahagian daripada pembangunan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand itu tadi. Jadi cubalah Datuk bayangkan, kalau Datuk tanya saya apa yang perlu saya rancang, apa yang perlu saya lakukan, benda tu dah ada depan mata dah. Perkara itu pun dah disusun dalam tempoh tak sampai 2 tahun kita mengambil alih kepimpinan negeri. Perkara-perkara tersebut akan menjadi satu kekuatan kepada negeri Johor, dan saya percaya bahawa negeri Johor ni tidak akan sekali-kali menjadi kawasan belakang rumah. Kalau Singapura tu sebuah rumah, dia tidak akan dapat menjadikan Johor ni as a backyard kepada negara mereka, tetapi sebagai laman hadapan. Johor sebagai hinterland development yang saya kira boleh saja bersaing. Tetapi saya tidak memilih untuk bersaing, tetapi memilih untuk bekerjasama untuk membangunkan negeri Johor bersama-sama dengan negara-negara jiran kita. Dan itu yang boleh dikatakan sebagai low hanging fruit untuk membangunkan negeri Johor ini. Datuk Seri, kita pun dengar jelas aspirasi, dan saya yakin Datuk Seri adalah watak-watak penting dalam mengembalikan semula kekuatan, kestabilan, kemegahan kerajaan negeri Johor. PRM Melaka, Barisan Nasional menang, kita tahu.
Dan pada kemenangan PLN Melaka itu, tema kestabilan demi kemakmuran digunakan oleh Barisan Nasional di Melaka. Dan kita lihat kestabilan itu menjadi satu perkara yang penting, Datuk Seri dah terangkan secara jelas. Dan kalau kita lihat pada PRN Johor dengan PRN Melaka ni, yang membezakan adalah kemasukan pengundi-pengundi 18 dan pengundi-pengundi yang automatik. Jangkaan lebih kurang 750,000 pengundi muda automatik ini akan masuk di PRN Johor, dan saya kira ini testing ground. 5.8 juta pengundi muda dan automatik ini akan masuk ke dalam daftar pemilih di peringkat negara. Jadi di negeri Johor 750,000 pengundi muda. Ini merupakan satu PRN yang cukup penting kerana menjadi satu penanda aras bagaimana kecenderungan pengundi muda ini kepada parti-parti yang bertanding. Dan mungkin masa yang berbaki, lebih kurang 10 minit, Datuk Seri ingin sampaikan peringatan, barangkali rayuan dan pesanan kepada pengundi-pengundi, terutama sekali pengundi-pengundi muda yang akan turun mengundi pada PRN Johor nanti. Silakan. Pengundi muda ataupun orang muda ni, saya dah yakin bahawa mereka melihat Johor ini as the next Klang Valley. Itu bererti bahawa negeri Johor berupaya untuk menyediakan ruang dan peluang kepada orang muda. Johor saya kira telah pun mempunyai rekod-rekod yang jelas terhadap usaha-usaha untuk kita membuka sepenuh ruang kepada orang muda. Sebagai contoh, pasukan bola sepak JDT kita tu, itu saya percaya merupakan sebagai salah satu inspirasi kepada orang muda. Kita tidak hanya nak cemerlang, orang kata bukan, kita tak nak jadi jago kampung sahaja. Ini semua adalah inspirasi orang muda. Tak nak jadi jago kampung sahaja, tetapi kita nak berada di pesada yang lebih tinggi, lebih luas. Datuk Seri pernah muda? Ya. Pelari pecut negeri Johor? Johor sentiasa sahaja cuba berada di hadapan. Dan ini tentunya semangat dan juga cita-cita orang muda. Dari awal lagi kita di Johor ni selalu menjadikan orang muda tu sebagai aset penting dalam kita merangka, dalam kita menyusun dasar-dasar. Dan kalau saya sebut JDT itu sebagai contoh, itu dari segi satu gambaran terhadap semangat yang nak dibawa, semangat dan juga aspirasi orang muda. Yang kita lihat juga dalam masa yang sama, sumbangan orang muda cukup besar dalam, bukan hanya bidang sukan, bukan hanya dalam bidang bola sepak, tetapi juga dalam pendidikan. Apabila kita mewujudkan Institut Datuk On sebagai contoh, kita menjalankan kerjasama, kita bentuk satu landasan untuk golongan mahasiswa, orang muda berinteraksi. Malah kita menterjemahkan idea mereka untuk menyumbang secara sistem demokrasi yang ada. Sebagai contoh, kalau ahli parlimen itu di peringkat nasional ada parlimen belianya. Betul. Kita di Johor ada Dewan Muda Johor. Mereka bersidang 2 kali setahun, berbahas, berhujah, sebagaimana berlaku di Dewan Undangan Negeri. Kita memberi pendedahan, mereka membicarakan isu-isu masyarakat, membicarakan isu-isu yang berkait dengan soal membangunkan negeri dan negara kita. Itu adalah satu gambaran. Bila peluang itu diwujudkan, kita dapat lihat dari tahun ke tahun
mutu perbahasannya bertambah baik, bidang-bidang atau subjek matter yang dibincangkan itu adalah sesuatu yang begitu dekat di hati rakyat. Keterampilan tokoh-tokoh jelas dilahirkan dengan wujudnya Dewan Muda Johor. Dan sebelum pun kita memulakan umur 18 sebagai pengundi dalam pilihan raya negeri ini, ada satu program yang dinamakan Rapat 18 oleh Dewan Muda Johor. Ianya merupakan platform untuk lebih mendalam, untuk membincangkan, untuk melibatkan golongan ini dari segi politik negara, dari segi sistem pentadbiran negara, dari segi isi kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, dan selain daripada Institut Dato' On, kita juga lantik Timbalan Setiausaha Kerajaan untuk melihat kepada hal ehwal belia, kesukarelawanan dan juga sukan. Secara khusus, seorang Timbalan Setiausaha Kerajaan dilantik. Selalunya sesebuah negeri itu dia ada Setiausaha Kerajaan, kemudian ada dua timbalan. Satu, Timbalan Setiausaha Kerajaan yang melihat hal-hal pentadbiran, yang keduanya hal-hal pembangunan. Kita tambah kemudiannya, apabila kita nak memastikan program-program kerajaan itu mencapai KPI-nya, kita kenal pasti masalah dan cara penyelesaiannya. Kita wujudkan seorang ataupun jawatan timbalan Setiausaha Kerajaan pemantauan, memantau segala perancangan kerajaan. Kita kenal pasti projek-projek ataupun perancangan itu, kalau dari awal lagi kita pantau, supaya sekiranya kita berdepan dengan masalah, penyelesaian itu dapat dikenal pasti. Secara khusus, seorang pentadbir ditugaskan, diberi tanggungjawab untuk memantau program-program kerajaan negeri. Jadi untuk menyantuni orang muda, menghargai akan pentingnya semangat sukarela dalam masyarakat, pentingnya orang muda dalam aktiviti kegiatan pemudanya, orang mudanya, kita lantik Timbalan Setiausaha Kerajaan yang baru. Sangat strategik tu. Sebagai satu usaha untuk menyatakan kepada orang muda di luar sana, sebagai sebuah kerajaan, peranan mereka itu lama dah kita iktiraf. Sumbangan mereka itu memang sesuatu yang diambil kira, dianggap penting dalam membangunkan negeri Johor. Saya tak pasti sama ada negeri-negeri lain ada satu badan yang khusus untuk menguruskan hal belia, hal orang muda, hal soal sukan secara khusus. Selalunya diletak di bawah salah satu Timbalan Setiausaha Pengurusan ataupun Pembangunan. Jadi itu adalah beberapa pendekatan yang menunjukkan bahawa orang muda di Johor ni tidak boleh nafikan bahawa kerajaan menyisihkan mereka, kerajaan tidak mengambil berat akan peranan dan sumbangan mereka. Dari awal lagi kita telah pun menyediakan platform ini. Datuk Seri, kita hampir tamat Okay, terima kasih. Perbincangan bicara nasional. Kita telah pun mendengar secara jelas apa aspirasi perancangan. Saya melihat seolah di hadapan saya ini seorang menteri besar yang masih lagi seorang jurutera, yang seakan sedang membina bangunan yang begitu kukuh. Asasnya begitu jelas. Saya nampak struktur-struktur yang telah pun dinyatakan itu.
mudah-mudahan Datuk Seri terus dikekalkan sebagai jutera kepada negeri Johor, dapat menyiapkan satu bangunan yang begitu kukuh untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negeri Johor. Mudah-mudahan Datuk Seri pada PRN Johor ini Barisan Nasional akan menang. Terima kasih kepada semua pelayar yang bersama dengan kita. Kongsikan pautan ini kepada agar lebih ramai lagi dapat mendengar dan mendengar perkongsian yang diberikan oleh Datuk Seri A.R. Rasmi Muhammad, Menteri Besar Johor. Saya ada satu soalan cepu mas. Datuk Seri ketika waktu lapang tidak ada apa-apa nak dipikirkan, sibuk dengan soal politik, soal pentadbiran, soal keluarga. Ketika waktu lapang tidak diganggu oleh semua perkara ini, apa yang Datuk Seri suka buat? Saya percaya semua orang ada perkara yang mereka minat selain daripada tugas rasmi, selain daripada tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan atas jawatan-jawatan yang mereka pegang. Di luar ruang tersebut, saya kira semuanya menarik. Saya rasa bahawa sebagai orang politik ni, kita akhirnya is not a private person. Saya bukannya seorang yang tidak orang suka menyendiri. Yes, I'm not a loner, but rakan, sahabat handai ini adalah menjadi sebahagian daripada cara dan mengisi masa-masa terluang. Masa yang ada tu adalah dengan sesiapa saja. Jadi itulah minat dan itulah kaedah dan cara saya. Aktiviti yang merupakan secara berkumpulan ini, bukan dengan duduk di rumah tengok TV ke, ataupun bercuti di resort dan sebagainya, tidak. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan sebagai salah satu cara hidup saya lah. Terima kasih Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri A.R. Rasmi Muhammad, Menteri Besar Johor, kerana bersama dengan studio BNCOM kita akan bertemu lagi dalam bicara nasional, membicarakan soal PRN Johor. Terima kasih Datuk Seri kerana hadir. Terima kasih Datuk. Susunan kata-kata yang begitu tersusun, banyak perkara yang nak dikongsikan. Tapi sebagai orang utama di negeri Johor, tentulah perlu berhati-hati dalam memberikan sebarang kenyataan. Begitu tertib, susunan kata-kata yang sangat berhati-hati tetapi ikhlas, saya nampak Datuk Seri. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Saya doakan semoga Barisan Nasional menang pada PRN Negeri Johor dan Datuk Seri diangkat semula sebagai Menteri Besar Negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.